Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid As-Safra, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang sangat berbahagia ini, iaitulah pada malam Jumaat, kita berada di malam yang mulia, malam yang kita diminta khas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru minas salati bih, hendaklah kamu memperbanyakkan selawat ke atasku padanya. Kerana itu saya sendiri bila masuk yang malam Jumaat, kita akan buat satu kata-kata peringatan. Ingat Jumaat, ingat selawat. Kita nak suruh bila masyarakat tengok, dia pun selalu selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni setengah orang ni malam Jumaat dia duduk sebar poster, abang malam Jumaat balik cepat. Kita kata parok main mazhab wasapi ni. Nah, lah ni ada satu mazhab baru ni kacau kita, nama dia mazhab wasapi. Ada belakang dah, jadi ahli dah tak? Mazhab wasapi berat. Dia buka dia tak tobik dah. Sudah pakai jenera situ ya. Baik. Jadi kita kena sentiasa memperingatkan. Allah Ta'ala sebut wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, kerana peringatan itu, tazkirah itu memberi manfaat kepada kita, orang yang beriman. Dan di antara tazkirah wajib yang kita kena hadir, iaitulah khutbah Jumaat. Di antara rukun khutbah yang tak boleh ditinggalkan, ittaqullah. Naklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pergilah khatib mana atas dunia ni pun, kalimah ittaqullah tidak ditinggalkan. Mana itu dipanggil tazkirah yang bersifat mingguan. Kita kena pergi. Tuan-tuan tak dapat pergi 14 minggu baru ni, berasa lagu mana? Kau pasal suka pula. Nah, setengah orang ni dipanggil new normal. Masa masjid tutup, air teriak dia tak lagi. Bila masjid buka, tak apa-apa nak mari pula dah. Nah, ada setengah tu bila tanya, kenapa tak pergi masjid? Dia kata pandai dah, jadi tu email rumah. Dia main lagu tu. Bahasa jenis email entrim ni, tak apa nak letak jawatan. Nah, apa nak letak jawatan lagi boleh letak dah. Kena mari semayang masjid, tak boleh lagu tu. Nah, masuk PKP tu mazhab lain. Baiklah para jemaah sekalian, kita hidup atas dunia ni, kita akan melalui beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat kehidupan kita di peringkat kanak-kanak yang tak tahu apa. Itu dipanggil peringkat persiapan nak jadi orang tua. Kemudian kita belajar, alhamdulillah. Bila kita belajar, dengan ilmu yang kita dapat, kita meningkat naik darjat keimanan kita kepada Allah. Kita pandai ilmu fardu ain, kita juga pandai ilmu fardu kifayah, dan kita juga pandai berbagai-bagai ilmu lagi tentang kehidupan. Kita kata itu alhamdulillah. Cuma kata orang, udara, cuaca tak semestinya panas sampai ke gelap. Demikian juga dengan kita dalam hidup kita ni, kadang-kadang tinggi darjat rasa keimanan, tapi mungkin lama-lama dia jadi lemah. Macam kita juga, bateri mula-mula beli tu kuat, nah, lama-lama tak cukup.
Itu sebabnya kita diminta supaya cas bateri. Seminggu sekali kena mari masjid. Dan alhamdulillah kita dapat maklumat daripada Al-Fadhil Tuan Imam, masjid kita ni sentiasa ada alat pengecas dia ada semua. Ada tazkirah subuh, ada tazkirah malam. Cuma balik kepada kita nak pergi ke tak? Sebab tu anak mana-mana pergi, anak akan tanya tuan-tuan. Malah ni berasa nak tanya juga, boleh ke tak boleh? Kita yang beriman, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah dan Rasul, 6 rukun iman tu insya-Allah kita yakin. Kita beriman, di antara cita-cita besar harapan kita, semua kita ni insya-Allah nak pergi ke syurga. Betul? Nak pergi belakang. Kalau orang tanya pula, yang kedua boleh? Nak pergi berapa orang? Kalau orang tanya kita, nak pergi syurga, nak pergi? Berapa orang nak pergi? Jawab dia, belakang. Nak akak pergi belakang. Nah, so keluarga nak pergi. Isteri nak bawa, anak bawa, menantu, cucu, cicit pergi belakang. Betul lah tu. Kalau orang tanya soalan yang ketiga ni jangan marah. Betul tak? Nak pergi syurga ni dia tidak pakai gitu ya, dia kena ada pendaftaran. Kena ada pasport. Kena ada visa. Baru siapa sama kita nak pergi Mekah juga, ada pasport, ada visa, nah, ada kota baru dapat. Enggak kita waktu kita nak ambil visa atas dunia ni kita pergi ke masjid. Berapa orang kita pergi? Waktu pergi masjid, berapa orang pergi? Tak derah dalam jawabnya. Waktu ada kuliah, pengajian, kelas fardu ain ke, kelas fardu kifayah ke, berapa orang kita pergi? Ini di antara kepincangan kita para jemaah. Nak pergi syurga sekeluarga, tapi waktu kita pergi majlis ilmu, majlis ibadat, kita yang pergi. Kadang-kadang bawa gendo atas motor, bawa mak dia. Tika-tika. Maka ini yang kita kata, kalau betul-betul kita nak melalui satu perjalanan yang jauh ini, di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri, iaitulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dalam Quran kata, siapa yang beriman kemudian diikuti oleh keluarga dia yang sama-sama beriman, alhaqna bihim zurriyatahum, di akhirat esok Allah Taala akan kumpul setempat. Masya-Allah tabarakallah. Kita hari ini sentiasa kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Ingat, bila kita ingat kita berselawat. Bila kita ingat, kita akan buat apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama amalan-amalan sunat. Jangan tinggal tu. Maka sebab itu kesuburan keimanan kita lama-lama dia akan luntur. Dia akan lemah. Bila kalau tidak digilap, kalau tidak dibajai, kalau tidak diperangat balik. Nah, itu yang dikatakan penyakit yang melanda umat. Lorong penyakit, tuan-tuan tanda. Lepas ni kita nak tanya. Hadiah banyak tu. Mari hadiah. Lorong yang melanda kita ni penyakit 2 cabang. Tulis. Kena tak ada kertas. Kena ada kertas. Lain kali nak kalau pergi kuliah bawa kertas. Kalau ustaz mengajar kita bawa kitab. Nah. Pasal itulah orang kata zaman dulu, zaman ni pun kalau tuan-tuan pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tok guru besar dia mengajar tak bawa kitab. Anak murid bawa kitab. Mari tempat kita ni tok guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Lagu anak kok. Bisa anak murid dah lah. Jadi oleh kerana malam ni tidak malam berkitab, dipanggil malam kuliah, kita bawa lah kertas, tulis insya-Allah taala. 2 lorong gangguan dalam hidup kita ni. Yang pertama dia panggil lorong syubhat. Kesamaran, keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan dengan kuncu-kuncu dia. Dia masuk dalam kepala kita, betul kau? Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tolong kita. Berapa lama dah orang Palestin duduk diganyang oleh Israel? Setiap hari bulan Ramadan, sebulan kita duduk Masjid Haram. Allahumma ansur ikhwanil muslimin fi Palestin. Tak ada habis gayanya tembok di Israel.
Kadang-kadang mari perasaan terganggu macam ni, perasaan rasa lambat pertolongan Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil syubhat, kesamaran, keraguan yang dicocoh oleh syaitan dalam kepala kita. Lorong yang kedua, melalui syahwat. Syahwat nafsu ni. Syahwat suka makan, suka benda-benda suka ni. Orang Kelantan kata suka galak lah sebenarnya. Nak galak, kalau boleh melompat kat buat kita, Allahu Akbar. Kalau majlis lompat-lompat, suka-suka, penuh pada, bayar duit tu. Nah, majlis orang tak suka ni kak, tulis dalam iklan jamu makan, tak apa nak pergi juga. Sebab bercangguh dengan nafsu. Maka dua lorong ini yang membinasakan manusia. Lorong yang pertama dia panggil syubhat, keraguan, kesamaran yang dibuat oleh syaitan dan segala pemikiran-pemikiran yang lain. Yang kedua dia panggil lorong syahwat. Ini juga yang akan mengganggu kita. Syahwat ni macam-macam benda lah. Bila sebut syahwat jangan duk nampak orang betina saja. Nak tidur pun, apa tidur buat? Syahwat perasaan nak tidur, tidur. Suka makan banyak, makan tidur. Jadi semua dipanggil syahwat itu benda-benda yang mengganggu kita dalam perjalanan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, di antara penyakit tu banyak. Ana pilih ya satu untuk kita berbincang di sini. Nama penyakit tajuk dia al-ajalatu wa adamut ta'anni. Gopoh, belorak, tidak tenang. Ini di antara penyakit yang melanda manusia. Kita ni kalau nak satu benda, nak suruh kun payakun lalu. Jadilah dia boleh, kan? Ini masalah. Jadi penyakit ni ada dua. Tuan-tuan tanda, penyakit lorak, gopoh ataupun nak cepat ini, para ulama Islam telah membahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama dia panggil penyakit, bukan penyakit, asal kejadian manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia memang nak cepat. Gopoh dia. Cuma gopoh kita pun tidak sehebat benda lain. Kambing, minta maaf dah, jangan marah ni, contoh ni. Kambing ni lepas mak dia beranak, berapa hari mak dia bukuh, duduk dalam timbangan, dalam orang panggil Kelantan kata bedu dah, duduk dalam bungkusan, berapa lama? Kau kena jilat ke mak, tak pakai bangun cari pek. Kita manusia 6 bulan kalau tidak pun duduk dalam, duk bukuh lagi, tak nak buat apa, nak makan apa teriak, lapar apa menangis, sakit, semua benda. Tapi sifat manusia ajal, gopoh, itu telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal. Manusia ni memang dijadikan lagu tu dah. Jadi tak nak marah lagi tanya. Allah, manusia ni memang belorak semua ni, gopoh. Kita kata itu kejadian dia. Bahkan Allah Ta'ala sebut Nabi Allah Musa AS Kalimullah. Nabi Musa ni gelaran dia nama apa? Kalimullah, maknanya orang yang banyak bercakap dengan Allah. Itu gelaran Nabi Musa. Ingat ke tidak? Bila mari hari Jumaat, di antara surah yang kita kena baca, surah apa? Kalau deras sikit baru nampak kita baca. Surah apa? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, hok kita baca semua. Surah Kahfi. Sebab hak subuh tu email bacanya. Hak subuh, surah Sejadah dengan Hal Ata tu imam yang baca kan. Tapi surah Kahfi kita kena baca semua. Jangan ikut, itu email baca dah mana? Itu email, saya dak lagi. Maka kita kena buat 2 kata-kata. Ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Sebab ada hadis Nabi suruh baca. Kena baca tentu, jangan tak baca. Baik. Dalam surah Al-Kahfi, salah satu daripada kisah iaitulah pertemuan Nabi Allah Musa dengan Khidir. Kena 3 siri ujian kepada Nabi Musa, tercabut dia daripada berguru dengan Khidir. Kata di para ulama,
Maaf. Nabi sebut dalam hadis rahimallahu Musa. Semoga Allah Taala bagi rahmat pada Musa. Kalau dia tidak gopoh, dia banyak tanya, kita akan dapat dengar banyak lagi cerita-cerita pelik yang Allah akan cerita kepada kita tentang keajaiban Khidir. Tapi kena 3 kali tanya. Khidir kata haza firaqu baini wa bainik. Ini setakat ni lah Musa, kita berpisahlah dua. Assalamualaikum. Habis kita. Musa. Nabi Yusuf alaihissalam bila raja hantar mari suruh orang tanya dia takbir mimpi, dan Yusuf pergi pesan selalu, uzkurni inda rabbik. Allahu akbar. Mentah ke raja mari tanya dia soalan tentang mimpi, dia pun pesan kepada juru tanya tadi, uzkurni inda rabbik. Jangan lupa sebutlah nama aku dekat bos, dekat tuanku. Apa jadi? Fa ansahu syaitanu zikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Allah kata kawan dia tadi terlupa nak sebut, duduklah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Ini kata ada hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Nabi kata apa? Rahimallahu Yusuf laulal kalimatul lati qalaha. Kalau dia tak kata uzkurni inda rabbik, boleh jadi dia awal lagi dilepas daripada penjara. Ini Allah makam anbiya. Kalau kita tak ada masalah apa, tulis sebutlah nama saya tu. Nah, tu lupa ingat lama duduk dalam jail ni. Tapi oleh kerana dia Nabi, bukan level dia main sebut-sebut nama ni, tidak. Baiklah para jemaah sekalian, di antara keloratan ataupun kegopohan manusia, tuan-tuan tanda, gopoh cepat ni dua kategori. Satu dia panggil cepat yang mazmum, yang dicela. Satu lagi cepat yang dipuji. Yani bukan semua isti'jal tu nak cepat ni salah. Ada tempat kita diminta supaya segerakan. Jadi sekarang ni kita nak pilih hak tak molek dulu supaya kita boleh belajar. Ini penyakit tak molek. Yang pertama, tanda tuan-tuan, kita akan sebut beberapa cerita yang tidak baik. Yang tidak baik sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata manusia ni isti'jal inda doa. Dia mudah benar kalau suka benar berdoa, cepat sangat benda-benda yang tidak baik. Ingat molek. Allah Taala sebut dalam Al-Quran Karim, Tuhan kata apa? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Tanda surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri, manusia ni dia suka berdoa benda tak baik sebagaimana dia suka doa benda baik. Allah kata apa? Wa kana al insanu ajula, manusia ni memang gopoh, memang nak cepat, kan? Kita ni kadang-kadang nak marah anak. Dengar ni ibu-ibu ni, ibu dah suka marah anaknya dengan anak duduknya dia. Ayah dah jaga jumpa. Kalau anak buat perangai tak jauh sikit, marah lalu. Bahasa anak deraka. Sedap ayat bui. Tuan-tuan kena ingat, andai kata waktu tu, waktu langit terbuka, biasanya mulut mak ni masing, doa kan anak mudah jadi. Pasal itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan sekali-kali kamu berdoa tak baik kepada diri kamu, jangan doa tak baik pada keluarga kamu. Nabi kata la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Mu jangan doa untuk diri kamu kecuali benda baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat tu lu amin apa hak kita doa. Masya-Allah tabarakallah. Kerai aku budak ni. Tak usah kata apa. Paling tinggi darjat kita nak maafkan anak kita istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Atub ilaika ya Allah. Bayar bergetar lagi. Nah, berasa nak kata juga uduhkan anak ni, ambil gapo-gapo botak dalam mulut tu kekah.
Biar patah sudu kata orang. Jangan keluar perkataan yang tak baik, doa kepada keluarga. Jangan. Sebab malaikat doakan. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan tanda, doa di sebalik tabir. Tahu mana doa sebalik tabir? Kita doa tu tak tahu. Itu lebih mustajab. Contohnya kita dengar sahabat kita sakit. Tengok dalam Facebook dia, lah ni tempat orang mengadu di mana? Tempat orang mengadu ni, tempat orang sakit, Facebook lah ni tak? Share Facebook dia panggil. Sakit gigi pun orang tahu. Kita tengok, Masya Allah, sahabat aku ni sakit, aksiden ke apa benda sakit, kita pun bismillah, ya Rabbi ya Karim, bermula dengan alhamdulillah, doa lah, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit sahabat aku. Kata Nabi SAW, man doa li akhihi bi zahril ghaib, pada ketika itu malaikat mari selalu, amin walaka bimislihi, ya Allah terimalah perkenan doa ni, dan dia dapat juga kesembuhan sebagaimana dia doa kepada sahabat dia. Ini untungnya kita doa kepada kawan-kawan kita tanpa dia tahu. Tapi orang bantah dia tak sedap ustaz. Kita kena bagi tahu, doa ni baru nampak grand. Oh, ilis semua dah. Wallah, kalau boleh kak, betul kawan kita sakit, kita depan Kaabah. Gini ambil gambar serek. Alhamdulillah, baru sudah munajat depan Kaabah untuk sahabat kita. Hak ni tak tahu jadi ke tak. Sebab cara dia nak menunjuk-nunjuk, bukan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Saya tak kata Tuhan tak kabul, minta maaf. Tapi cara itu bukan cara yang betul. Kok betulnya? Kita doa tanpa diketahui oleh sahabat kita. Ini yang paling baik sekali. Nak dengar cerita? Banyak lagi, panjang lagi ni. Cerita panjang kan tak habis pula cerita, tapi dah sebut dah cerita, nak rayak dah. Cerita seorang sahabat ni dekat nak buka puasa. Sedaplah tengok isteri dia duduk masuk sedap. Allah, dia kata puas hati weh. Dia teringat seorang kawan dia tu tak kahwin-kahwin, tua ke diri dah, tak menikah. Dia waktu mustajab doa ni berdoa selalu, ya Allah ya Tuhanku, berilah isteri kepada sahabat aku tu, tua dah dia tak boleh bini lagi. Bini tengah duduk goreng hungkang mari bawa sodek. Dia kata, abang jangan doa. Tidak untuk saya, untuk dia. Rupanya bini dengar doa hadis tadi. Kalau kita doa ke orang, malaikat kata apa? Amin. Boleh juga. Tu orang. Tu kata fiqh doa ni kena belajar. Bini dia kata doa hak lain. Kalau nak doa ke dia, pergi depan dia. Ya Allah ya Tuhan aku beri ke dia. Main-main doa dekat nak buka puasa gini bahaya. Malaikat kata amin, boleh juga. Cari kesal. Malah ni tak boleh doa, nak tu muslimat dengar. Baik. Kita bagi laluan kepada azan dulu. Bagus masjid kita ni masuk waktu azan. Kita setuju. Sebab ada setengah masjid ni dia pakai takbir. Sudah ceramah pakai qomat lalu. Tertinggal satu sunnah yang besar. Syiar salat azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan
Jadi di antara yang pertama, jangan gopoh nak ambil doa ataupun tindakan terhadap satu perkara. Di antara doa tadi, kita jangan berdoa ke atas diri sendiri ataupun doa ke atas keluarga. Hadis yang kita baca tadi, iaitu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, pernah Nabi kita naik kenderaan dalam satu peperangan jalan. Jadi ada seorang sahabat ni, unta dia tak apa betul jalan. Dia kata, la'anakallah, Allah Ta'ala laknatmu ni. Dia marah ke unta dia. Nabi SAW dengar, Nabi kata, man? Siapa dia pergi laknat unta dia tadi? Kalau kita naik motosikal, tak apa nak laju dah, celaka motor ni. Laknat dah tu celaka tu. Ada kata ke tak kata kita sekat belum ni? Kata dah selo-selo. Jangan kata. Nabi dengar, Nabi tanya, siapa dia kata laknat ke unta dia? Qala sahabat dia kata, ana ya Rasulullah, saya. Nabi kata, anzilan, turun daripada untamu, jangan bawa unta dalam rombongan kita ni, sebab kita tak mahu dalam rombongan kita ni ada benda yang dilaknat. Masya-Allah tabarakallah. Kita ni senang-senang tak? Kereta payah start lambat hidup, bahasa menatai kereta ni, sompoh lalu. Tak, celaka, malu kau orang. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum, mu jangan doa untuk keburukan diri kamu, jangan doa ke atas anak-anak kamu, jangan doa ke atas harta benda kamu. Jangan. Ni kita tengok Allah, buah ruya orang lain buah lah ke ruya kita tak buah. Celaka kebun ni tak jadi. Jangan. Tak usah jual lah kebun, tak sedap makan. Sebab kita sudah laknat dia. Itu di antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia ni gopoh di dalam nak suruh Allah Ta'ala terima selalu doa dia. Kalau kita doa enggak pakai nak jadi selalu. Ni ada seorang di atas mesej kan. Dia kata, Ustaz, Allah tak suka dengan dia. Kata, mana awak tahu? Saya 3 tahun dah berdoa. Pergi umrah, pergi habis bukit dah Mekah tu naik pergi berdoa. Kenapa? Wah nunggu bah. Biasa dekat Arafah kan. Ada bukit apa orang panggil tu? Bukit Rahmah. Halah, dia tu bah puas tunggu. Dia naik atas nunggu doa. Tak terima juga. Nak kata apa? Ini dia panggil isti'jal. Kita ni gopoh di dalam nak suruh Allah Ta'ala kita berdoa enggak pakai jadi selalu. Jangan. Ada orang mari pondok, duk main lelah depan masjid. Kata cari siapa? Dia kata cari ustaz sinilah, tok guru. Kita kata tok guru tak ada. Tak apalah, tak apa siapa ada pun. Kata masalah apa? Dia kata saya mari jauh ni, dia sebut nama kampung sebab barang dia hilang. Mari ni nak suruh ustaz doa, balik ni jumpa selalu. Kata besar dia ni. Nak jumpa selalu. Kata kita cari lain tak ada ustaz pandai sini lagu tu. Nah, dia tak mengaji lagu tu. Jadi manusia ni, kita jangan gopoh nak para anbiya alaihimus salatu wassalam, nabi-nabi, dia berdoa berapa tahun baru Allah Taala kabulkan doa dia. Bukannya cepat. Nabi Musa berdoa minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla berapa kali? Nak boleh kelepah daripada Firaun. Dalam tafsir suratul A'raf, Allah Taala sebut ada 9 kali Nabi Musa berdoa. Doa. Bila mari bala, Bani Israil mari, Musa, tolonglah doa. Nabi berdoa. Janji ni beriman. Sudah berdoa tak ada bala, kafir pula. 9 kali sabarnya Nabi Musa. Paduk Musa kata, ya Rabbi kali ni pakai mapuh lalu lah. Doa pula, ya Allah, mintalah hapuskan bala ni, hapus bala. Esok mari jumpa Musa, rupanya Musa bukan doa apa, musahir rupanya. Gitulah duk balas 9 kali sehinggalah Allah Ta'ala beri Nabi Musa tersetuk jalan depan dia laut, belakang Firaun. Ketika itu baru Allah Ta'ala buka lorong yang luas untuk menyelamatkan Nabi Musa AS. Jangan gopoh. Macam mana tanda gopoh? Tanda tuan-tuan. Kita nak kenal kita ni gopoh ke tidak dalam berdoa, kan? Kita nak tahu kita ni gopoh ke tidak dalam berdoa, iaitu orang tu kata qad da'autu wa qad da'autu. Aku doa berapa kali dah. Aku doa berapa tahun dah. Tak terima juga, maka tanda orang tu gopoh. Kita kena ingat para jemaah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ketika ayat puasa Allah kata apa?
ud'uni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya tentang aku, jawab aku tu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku perkenankan doa orang berdoa. Habis kita berdoa, kenapa Tuhan tak perkenan? Ni dia. Kata di para ulama, Allah SWT perkenankan doa kita dengan 3 cara. Tanda. Yang pertama, setiap orang angkat tangan, ya Rabbi, doa itu al-doa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bila kita berdoa, mana kita sudah beribadah. Sudah boleh pahala kita berdoa. Jangan duk mikir terima ke tak terima, itu kuasa Allah. Kita kena fikir, aku minta ke tidak. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar kata, aku tak mikir Tuhan terima ke tidak. Sebab Allah janji nak kabul doa aku. Tapi aku kena fikir, aku berdoa atau tidak. Tengok. Itu pandangan orang yang ainul basirah. Mana kita kena mikir, kita berdoa ke tidak. Ni kita berdoa 3 kali, mula celik mata kau ustaz. Ustaz uji doa baru ni tak apa mustajab. Minta ijazah lain pula. Allahu akbar. Ustaz boyak dah mungkerah tak bayar, pengerah kau panggil. Pengerah tak bayar, minta doa free. Kata lagi terjadi. Pada jawab gitu ya dah. Nak jawab lagu mana? Nak jawab pelik-pelik orang lagu ni, cari kena menapa ke dia dah. Baik kita jawab. Seorang sahabat, Nabi kita larang kita berdoa minta segerakan hukuman. Jangan. Dalam Sahih Muslim daripada Anas, Nabi dengar seorang sahabat ni sakit. Dia pergi ziarah. Kurusnya sahabat ni mislul farh, macam anak ayah hok cabut bulu tu. Anak ayah cabut bulu ni macam mana kau duduk? Ku kekek kata orang. Nabi tanya, saudara, hal kunta tad'u bi syai'? Mu ada berdoa apa-apa kau? Minta dengan Allah Ta'ala ada? Dia kata, na'am, ada. Dia kata, aku minta dengan ni. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hak mana dosa-dosa aku mu nak balas di akhirat, bui selalu atas dunia ni. Dia buat Tuhan ni macam dengan kawan-kawan kita dengan saya kan. Mu tak percaya aku, balas lalu ni. Kita dengan kawan boleh, dengan Allah jangan. Nabi kata subhanallah. Terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata subhanallah, la tutiquhu, la tastati'. Kenapa kamu buat macam tu? Mu tak akan mampu. Habis sepatutnya berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta baik-baik, jangan Allah, jangan tunjuk kita ni berasa warak sangat. Tak, berasa kita tak ada dosa, kita berani cabar Tuhan. Kalau aku berdosa, daripada azab aku di akhirat, azab di dunia. Jangan. Itu sangat berbahaya perbuatan yang tersebut. Dia panggil sangat berbahaya. Para jemaah sekalian, ada seorang lagi sahabat ni hebat dalam peperangan. Dia perang ni bisa benar. Berapa orang kafirnya bunuh dia. Jadi sahabat-sahabat ni bila lalu dia kata, ya Rasulullah, ma ajza ahadun ma ajza fulan. Tak ada siapa boleh lawan si fulan. Sanilah hero sani. Tak ada orang yang boleh mengatasi dia. Dalam peperangan kali ini, dialah hero. Dia ni ahli syurga dah ni. Nabi kata apa? La, innahu min ahli nar. Nabi kata tak, dia ahli neraka. Na'udzubillah. Walha dia sudah bunuh berapa orang dalam peperangan. Nabi kata dia ahli neraka. Sahabat kita ni berasa berat dah lah. Siapa boleh pergi syurga Rasulullah kalau setara ni orang perang masuk neraka? Macam sahabat ni rasa terkilan lah kan. Patut Nabi bagi jaminan syurga selalu lah. Jadi seorang sahabat ni cerdik. Dia kata Nabi cakap dengan wahyu, Nabi SAW bercakap dengan mukjizat, aku nak ikut orang ni. Nak duduk belakang askar itu ni, tentera ni. Dia pun ikut. Ikut salah langkah ke mana, sahabat tadi, hero tadi kena senjata. Bila kena, sakit dia. Sudah dah lah. Bila sakit, dia tak tahan sakit. Rupanya dia hero sebelum dia sakit. Bila tak tahan sakit, dia ambil pedang dia, tikar dia sendiri, mati. Sahabat hak tengok tadi bertakbir Allahu Akbar. Dia lari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
asyhadu annaka Rasulullah, aku saksi benar mu Rasulullah. Nabi kata apa sebab? Dia kata Nabi kata ahli nar tadi, aku ikut dia. Bila dia kena senjata, dia sakit, dia tak tahan sakit, tak sabar, dia tikar diri dia, mana dia mati bunuh diri, bukan mati syahid dalam peperangan. Masya-Allah tabarakallah. Maka Nabi bersabda, innar rajul, ada orang itu beramal dengan amalan ahli syurga pada mata orang. Orang tengok dia ni ahli syurga, tapi dia sebenarnya ahli neraka, na'udzubillah. Dan ada orang yang beramal dengan ahli neraka, tapi dia sebenarnya ahli syurga, bila kita tak nampak apa yang ada dalam hati yang ada pada mereka. Maka disitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala telah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini kata di para ulama, jangan kita bermudah-mudah nak jatuh hukum kepada orang, jangan mudah-mudah. Tengok dia ni tak semaya dia ni. Kopo dah ngakot, jangan. Ataupun kita tengok orang mati baik, dah mati dalam keadaan baik, kita jangan confirm dia syurga. Habis nak kata mana? Kita kena kata insya-Allah, oleh kerana dia mati dalam keadaan baik, sudah ambil air semaya, dah mati balik masjid, kita kata insya-Allah, itu antara tanda-tanda husnul khatimah. Oh, jangan ni dah kita kumpul lah. Oh, hari ni aku tengok ahli syurga mati. Lah. Tengok sahabat ni, mujahid, berperang. Mati mana kalau dia mati syahid, syurga terus, tapi dia mati dengan bunuh diri, kita nak kata apa? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkas. Cerita makin menarik kan. Di antara yang ketiga, iaitulah larangan kita ni daripada gopoh nak cepat dalam solat. Ini yang kedua. Tadi dalam doa, dalam solat. Ada dua cara kita gopoh dalam solat, dua cara. Cara yang pertama, iaitu kita gopoh dengan cara mana? Lorak semaya. Orang panggil macam pagu ayam, patuk ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak tu Nabi larang. Dia panggil tidak ada tumak ninah. Tak ada tumak ninah. Maka Nabi kita larang. Ada seorang sahabat ni masuk masjid, Nabi duduk dalam masjid. Tapi bagus dia masuk masjid, dia pergi semaya. Dia tidak kata pergi buah dulu dak. Setengah masyarakat kita ni kalau masuk masjid, pakai tengok kat pakai jadi situ. Hila tahiyatul masjid. Ni jangan. Nabi larang sekali-kali kita gopoh bila masuk masjid. Nabi kata la yajlis. Mu jangan duduk sehingga kamu solat 2 rakaat. Solat apa tu? Tahiyatul masjid. Jangan lupa. Oh, saya masuk orang dah azan. Salat qabliyah. Ada belakang. Kalau kita masuk waktu duha, kita semaya duha. Yang pentingnya kena ada solat 2 rakaat. Sahabat ni bila masuk, Nabi tengok dia solat, laju, tak ada tumak ninah. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia semaya mula, mu tak semaya. Ada riwayat kata 2 kali atau 3 kali dia ulang. Nabi suruh semaya. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, setakat tu yang saya pandai. Kalau saya ulang lagi pun, lagu itulah solat saya. Alimni, ajarkan kepada saya. Itu maknanya Allah SWT atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar dia bila mu nak solat dengan tumak ninahnya, dengan cara-cara yang tersendiri, itu yang terbaik. Yang kedua, cara gopoh yang kedua dalam solat yang dilarang, iaitu kita mendahului imam. Dia ingat molek. Kita kadang-kadang imam baru Allahu Akbar, baru nak rokok, kita pakai bawah dah. Imam baru nak sujud, kita pakai atas lantai dah. Itu dia panggil gopoh. Jadi kena hati-hatilah, kita kena kenal imam kita ni dia 3 ke dia 5. Tahu dia 3 dia 5? Ada imam dia slow, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu tak salah kawan lagi tu. Kita pakai bawah dah. Tunggu. Sebab Nabi kata wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Bila dia rokok, mana dia turun, baru kita turun. Bila dia sujud, duduk bawah dia, baru kita turun. Jangan mendahului imam. Ataupun kita akak kepala daripada imam, Nabi kita marah. Nabi kata nak ke tidak? Orang yang akak dulu daripada imam ni solat, nak tukar kepala dia jadi kepala dongki, nak? Nabi kita melarang. Baik. Itu dia panggil
larangan supaya kita jangan gopoh dalam solat. Solat tenang-tenang. Nak gimana kita ni? Satu lagi, jangan gopoh lepas solat. Ada setengah orang ni kalau orang duduk zikir dah. Kita lepas maya ni kita ada zikir. Dia panggil zikir lepas solat. Paling tidak kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, istighfar. Lepas pada istighfar, kita baca ayatul kursi. Lepas baca ayat kursi, kita baca apa? Subhanallah 33 kali. Lagi alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali kan. Kena baca dulu baru pergi. Ni setengah masyarakat ni masya-Allah. Dia sudah semaya bunyi telefon gerak dalam poket. Allahnya lopak atas kepala kan. Macamlah dia tu driver ambulans. Dia ambil ambulans tak apalah. Driver bomba ke dah. Kalau kita pergi lambat kan banyak mun bahaya. Ni tak ada gapo. Sudah-sudah kita zikir siap tanya dia, gapo dia? Nampak kelang kabut sana ni. Member ajak minum teh. Allahu akbar. Tak padan dengan lopak atas kepala kan. Ni gapo. Tenang-tenang duduk habis zikir dulu. Kalau kita ada masyarakat semati, tak. Habis zikir dulu, tenang-tenang, kita pergilah, tak apalah, tak habis lagi pun. Boleh jadi nak pergi ke pejabat, nak pergi ambil anak sekolah, maknanya kita jangan gopoh. Baik, kita pergi kepada kategori gopoh yang dilarang, iaitu sebahagian daripada pendakwah ni, kalau dia mengajar, nak suruh jadi kumpayakun selalu. Sebab orang ikut selalu. Jangan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kalau ambil orang Nabi Nuh takut lama berdoa, kan? Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Kita ambil hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi ke Taif. Setelah orang Mekah ni lawan dia kuat-kuat, Nabi pergi ke Taif. Tak ada seorang pun beriman kepada dia. Waktu Nabi nak keluar daripada Taif, pembesar Taif bagi hadiah pula. Apa dia hadiah dia? Dia panggil pemuda-pemuda Taif, suruh lontar Nabi. Berdarah kaki. Nabi balik. Dalam perjalanan nak balik ke Mekah, siapa tengah dipanggil Qarnul Manazil. Ada kata nama Qarnus Ta'alib. Qarnul Manazil ni kalau tuan-tuan pergi umrah, kalau travel kita pergi ke Taif, kita lah balik ke Taif tu biasa kita berhenti di Miqat. Itu dia panggil Qarnul Manazil, dekat tu. Tiba-tiba Nabi dengar bunyi suara langit. Tengok-tengok malaikat turun dari langit. Malaikat turun. Dia kata, ya Rasulullah, kami di langit juga. Sedih benar ni tengok Nabi dihina, dilontar. Tapi sekarang ni baru Allah Ta'ala benar kami turun. Nabi kata, apa sebab turun? Sedap juga malaikat ni kata, ya Rasulullah, saya ni malaikat besar ni, Jibril, bawa ketua malaikat jaga bukit. Kalau kita bahasa kita sekarang ni, ketua eksekutif bukit lah dah. Ni hak jaga bukit. Dia kata Rasulullah nak bukit mana bagi tahu. Kami bincang di langit tadi, nak ambil 2 bukit besar di Mekah, nak pergi campur atas kepala Taif, biar mati habis. Sebab dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana agak-agak tua-tua hak kedai-kedai kawasan ni. Pada kedua bukit. Kau tanya malaikat, 2 je ke bukit Mekah? Nampak bukit banyak Mekah ni? Buaya 5 butir. Nabi rahmatal alamin tidak gopoh. Nabi kata, biarlah kalau orang tua-tua ni tak boleh beriman, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Aku mengharap Allah SWT akan keluar daripada zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Nabi kita kena lontar sebelum hijrah. Kan, waktu sebelum Isra' Mi'raj, Nabi kita pergi ke Madinah berapa tahun? 8 tahun. Mari semula ke Mekah, ambil Mekah. Pada waktu itu Nabi pergi ke Taif, nak kepung Taif tak dapat, dan tak lama lepas tu berapa tempoh orang Taif secara automatik beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saya anggarkan lebih kurang dalam 10 tahun je di antara Nabi kata biarlah dengan orang Taif masuk Islam secara sukarela. Masya-Allah tabarakallah. Sabar. Pasal itulah kita para jemaah sekalian, kalaulah kita contohlah kita kata ajiran masjid kita ni ajak mari masjid tak mari. Berapa kali kita pergi ajak? AJK pergi dah. Tok Bila pergi dah. Tok Email pun pergi dah, tak mari juga. Bolehkah kita semaya ajak yang mampu?
Maya ajak bakal dia panggil hotok makan hamil ni, bakal tak lu. Lah. Nabi 20 tahun berlawan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan 20 tahun lawan Nabi. Dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Mana lepas bila? 20 tahun. Kat kita baru 3 kali pergi. Ana selalu bagi cadangan. Kalau orang hok kerah tak semari masjid juga tu, kita jangan pergi marah dia. Kita bawa hadiah di rumah dia. Nah, kita bawa menik mesyuarat. Siap. Mentakan masjid kita nama safrak kuning, kat kertas dia kuning juga. Nah, kita tulis surat siap kepada tuan, nama dia sekian-sekian. Mesyuarat hari ini telah bersetuju memilih tuan dan keluarga menjadi ahli masjid. Mana agak? Kita mari ni bawa handphone ni kali pertama baru ni. Dijemput mari tarikh sekian-sekian. Selepas pada ustaz ceramah ni, makan di meja VIP sekali dengan ustaz. Agak-agak dia naik tau je ada. Kalau tak mari juga lepas pada tu, bolehlah tindakan lain lah pula. Tak. Tapi jangan suruh dia mati, kita tindakan atau orang lain pula pergi kempen. Mana kita kena dakwah ni jangan mudah nak gopoh. Jangan mudah mengamuk. Bahasa sungguh. Kita katalah contohnya kita nak besar kawasan masjid kita ni, tapi tidak ada peluang nak besar. Kita doakan Allah SWT. Baru ni ada satu cerita. Ni cerita betul. Kita nak beli tanah kubur, nak besar tanah kubur, penuh kubur. Gali-gali jumpa orang dalam. Dia kata, ustaz, atas nama masjid kita beli tanah kubur dalam 4 ekar tak silap. Ada juga hak kawasan jiran-jiran tak mau jual. Nak jual tak mau. Anak jumpa dengan dia sekosok, dia kata, ya akhi, insya-Allah saya setuju tuan tak mau jual tanah pada hari ni. Segar dia. Dia kata, ustaz setuju tak? Kata setuju. Mungkin orang lain marah dah dia ni. Ali apa ni tanah kubur marah dah ni. Apa tak si jual? Takkan mu nak duduk dalam pagar mu dalam kubur? Dia kata, biar dalam kubur pun. Mudah ingat ke mati. Dia jawab. Bila kita kata insya-Allah saya setuju entah tak si jual tanah ni. Dia kata, ustaz setuju. Orang lain marah belakang, kata biar jangan cara orang lain. Dan ana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari nanti anta bukan tak si jual tanah ni, anta wakaf je tanah ni. Dia pakai senyap tak jawab. Dan kita mengharapkan insya-Allah tak lama dia akan wakaf. Tak lama dia akan wakaf. Kita doakan hati. Nabi kata qulubul ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita doa ya, tenang-tenang. Tak usah duk perdana doa. Kita bangun waktu malam, ya Allah ya Tuhanku, aku sayang kepada sahabat aku ni, bukalah hati dia supaya dia mari masjid, bukalah hati dia supaya dia wakaf ya harta dia. Masya-Allah tabarak. Boleh tak boleh? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Jangan gopoh. Ini kita pendakwah jangan gopoh. Yang keempat, di antara kegopohan kita iaitulah kita mudah nak jatuh hukum pada orang. Jangan. Dengar ayo berita, tamu-tamu ni musim kita ni panggil mazhab wasafi ni, Allahu Akbar. Mari berita saya sebah lalu. Mati dah dia tu. Pakak tulis Al-Fatihah habis. Sombak telefon kan. Dia tak baca Fatihah, dia atas gambar Al-Fatihah. Bila gambar jeng dalam telefon kan. Kalau dia baca boleh ikut pahala. Al-Fatihah habis. Tak ada. Setengah je orang atas gambar. Ni pocik ni ada molek-molek dia minum teh. Masya-Allah tabarakallah. Mana kita hari ni para jemaah sekalian, apa-apa berita yang kita terima, tak usahlah jadi orang pertama menyebarkannya. Tak usah. Jadi orang terakhir pun tak apa. Tak sebar benda yang kita tak tahu, yang kita tidak pasti, lebih baik daripada kita sebar benda yang kita tak pasti. Kalau tak sebar, Tuhan tak tanya pun. Kan? Dia kata, ustaz saya ni sebar kata-kata hikmah ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan baru ni dekat nak masuk pada safar, orang duk sebar risalah. Siapa yang memberitahu kedatangan bulan Safar, maka dia boleh pahala. Wallah, besar mana tahu pahala. Kita pun carilah hadis ni. Ada orang katakan, dia kata, ustaz sebelum saya sebar, saya nak pasti hadis ni sahih ke tidak. Cari-cari tak jumpa hadis tu dalam kitab hadis. Rupanya hadis tak ada nama dia. Hadis riwayat tidak ada. Dia kata Bukhari ni. Bukhari hak 200 cana kapur dia kata. Bukannya Imam Bukhari. Ini masalah. Pasal itulah kita kadang-kadang kita nak sebar benda ni, kita pasti dulu betul-betul kita dengar. Kita belajar ustaz bagi tahu sahih, kita sebar.
Tu saya sebut dalam bab agama. Kalau nak sebar dalam bab isu semasa, Allahu akbar, dia panggil hadis wala haraj. Nah, orang yang suka bercakap ni kita pun takut. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil gopoh dalam menjatuhkan hukuman, menyebarkan berita yang palsu ataupun kita jatuh hukum orang. Dia ni tak mari masjid ni tak ada harapan dah dia tu. Jangan kata. Abu Sufyan lawan dengan Nabi berapa tahun tadi? 20. Akhir sekali Abu Sufyan kita kena panggil radhiyallahu anhu Abu Sufyan. Khalid ibn Walid. Siapa dia Khalid? Asadullah, singa Allah Ta'ala. Sebelum dia jadi singa Allah, dia singa siapa? Jangan sebutlah, dia sahabat. Nah, dalam peperangan hak besar berlaku, Khalid panglima dari di pihak Quraisy. Nabi pergi Mekah pada tahun yang ke-6 nak masuk Mekah, terlekat di Hudaibiyah. Khalid ketua tentera yang menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulub hati manusia di bawah kuasa Allah. Tahun yang ke-7 Khalid masuk Islam, masya-Allah. Tahun yang ke-8 Khalid menjadi panglima Islam, ambil Mekah daripada Quraisy. Kita nak kata apa? Pasal itulah tidak boleh kadang-kadang kita ni tak boleh ni. Berpuluh tahun dah kita berkelahi, tiba-tiba nak baik hari ni. Kita kata pelik apa? Aus dengan Khazraj berkelahi 120 tahun. Allah Ta'ala hantar Nabi ke Madinah, berdamai mereka. Alhamdulillah, kita kalau begitu boleh satukan kita. Tak jatuh hukum orang ni syurga, orang ni neraka, jangan cepat. Baik, yang kelima. Yang kelima iaitu kita ni gopoh dalam menuntut ilmu. Saya ni belajar 3 kali dah betul Fatihah. Tak betul juga malah dah. Tak boleh. Dah. Kadang-kadang kita rasa kita tua. Saya ni tua dah ustaz, nak pergi belajar pun. Tuan-tuan kena ingat, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, adakah semua muda belaka ke tua-tua? Tua. Jangan kata tak ada harap, jangan letak tidak ada harapan dalam hidup kita ni. Kita letak Allah Ta'ala Maha Kaya. Makcik-makcik orang mari pondok. Biasa dia mari dia bawa air sebotol. Jumpa dengan ustaz ni. Saya mari nak duduk sini. Fahmi tak tolong tiup air dulu. Kata apa tiup airnya? Dia kata kerah dah lidah. Dia kata kalau kerah lidah mati. Nak makan tak boleh lidah kerah. Ya. Dia kata tidak kerah, tahu kerah tak boleh baca. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Kalau nak duduk sini. Kita beri dia guru mengajar, insya-Allah tak ada seminggu mulai boleh baca Quran sikit-sikit. Ni bang, kita jangan gopoh, jangan nak cepat. Belajar sikit nak suruh pandai jadi ustaz lalu mana boleh. Kan? Ustaz hak mengaji, tok guru hak ahli-ahli tu tua ke diri. Kita duk cek tengok tok guru nikah umur berapa? Ada hak 33 tahun, ada hak 35 tahun baru kahwin. Kita 35 cucu dah boleh. Nah. Imam Nawawi mati umur 46 tahun tak ada kahwin. Bukan tak ada orang tak sempat nak kahwin kerana terlalu sibuk dengan menuntut ilmu dan menyabarkan ilmu. Kita kata masya-Allah. Kita bukan nak suruh tak kahwin belaka, tapi gopo belajar sikit, cakap banyak. Itu mula dah tu. Kata di para ulama, al-ilmu salasatu asbar. Ilmu tu ada 3 peringkat. Orang mula-mula ngaji takabbar, mudah jadi sombong. Ni aku mengaji dengan ustaz ni. Agah dia. Anak tegur seorang pak cik. Nak pergi Mekah. Di KLIA siap dah buka baru siap. Ni orang pakai heran kan buka baru. Kat kita belajar dalam ustaz kata buka baru ni dekat nak tawaf Mekah tu, tawaf Kaabah dia buka di Kuala Lumpur lagi. Kita pak cik, selimut dulu sejuk ni. Ekor kuat ni bahaya. Dia celik mata. Dia kata maaf lah. Saya 17 siri tabur haji tak pernah miss. Berapa dia jawab pada dia tu? Mu jangan tegur aku. 17 siri. Hak kursus tabur haji tak miss. Kat kita tengok dia muka tua. Kalau muda nak jawab juga tak miss. Dia negara sok umur. Mana aku? Rasa cabut selipar gitu tak? Memang tak aja miss tapi kalau orang mengajar tidur kerong belakang ataupun duduk buah belakang berat lagi. Pasal tu dia kata orang menuntut ilmu ni mula-mula sombong, bila masuk peringkat yang kedua rasa pandai sikit mula tawaduk. Tak boleh, kita kena ngaji banyak sikit baru tak kritik orang. Kata di para ulama, siapa dia banyak mengkaji kurang mengkritik. Ya kita mudah kritik ni sebab kita tak kaji. Kita dengar hak pelik-pelik sikit pada hak kita biasa. Pelik dia ni.
Tapi kalau hok pelik sungguh jangan. Memang kena repot majlis agama. Orang yang peringkat, orang panggil makan angin atas dah. Nampak dah ilmu tu, barulah dia tahu, dia tak tahu. Ini panggil peringkat yang ketiga. Baik, kita pindah kepada isu yang ke-6. Gopoh dalam kehidupan kita ni, Masya Allah. Kita ni berasa gopoh. Gapo saja pun, tuan-tuan, kita ni banyak tanah pokok. Nah, pokok getah, berapa tahu berapa boleh tahu? Berapa tahu? Ni tahu. Pokok kelapa 4 tahu. Kelapa sawit lama-lama nak boleh menoreh tu. Nah, tak okeylah kita nak kompai aku. Hari ni nak kompai aku ni jadi pelik ni. Orang mari jual skin cepat kaya, beli habis. Saya jumpa baru ni, kes terbaru hok siapa kana lah. Hok kita baca sok khabar, hok polis bagi tahu tu banyak dah. Orang yang kena dia panggil scammer. Pasal ni orang telefon, encik, barang encik siapa tu? Mari daripada luar negara. Tapi kena bayar custom dulu 50,000. Ya ke? Ya. Masuk piti 50,000 talah kuana. Gapo dia bagi kita order? Tak ada order apa-apa. Seorang baru ni orang profesional, orang hebat. Duit dia dalam simpanan habis 800,000. Anak KP dia suruh buat pondok 60,000 je. Wakah. Tak mau lagi. 800,000 kena tipu. Mari jumpa kita 800,000 habis. Kata kalau tidak boleh sebutir pondok wakah 60,000. Masya-Allah. Kita sebab nak cepat. Pasal apa skim cepat kaya ni laku belaka? Pasal apa? Kita nak cepat kaya. Orang hok nego biasa-biasa ni lambat kaya, dia kata lambat dah. Kita langgar lagi PKP. Halal ke haram jangan bercakap. Ini, maka kita jangan gopoh. Dalam bab hal kehidupan kita ni jangan gopoh. Allah Subhanahu Wa Taala buat langit dengan bumi dalam 6 masa. Tuhan boleh buat kun fayakun. Orang tanya kenapa Allah Taala tak buat kun fayakun? Jadi lalu kata di ulama tafsir, Allah nak didik kita supaya kita jangan gopoh. Jangan belagak. Allah ni tadi ada hak segera-segera kan. Kelapa segera ni boleh berapa bulan boleh hidup. Ya. Kata hak segera tu lah gitulah. Tapi yang pentingnya kita jangan belagak dalam bab dunia pun jangan belagak. Yang ketujuh, nak cepat dapat rezeki. Satu cerita. Kisah ni dia keluar dalam sebuah kitab nama dia Al-Mustatraf. Dia ni sebuah cerita ni kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita kata dengan sanak dia lah. Ali ni mari ke masjid, dia logak, gopoh. Ada seorang pemuda duduk tepi masjid, dia kata, mau pegang tali kuda aku ni, jangan lepas. Lepas tak balik aku ni. Nama itu kuda lah, nama kita ni kereta. Si Rulam ni tengok comel, dia kata pelekoh. Kuda, hok saya nali buat apa ni bisa kan. Dia pun cabut dia punya tali kuda ni, pergi jual di pasar pagi. Saya nali keluar selesai daripada masjid, dia mesyuarat sini, balik-balik tengok kuda dia duduk. Mujur tak lari, tapi tali kuda tu tak ada dah. Masya-Allah tabarakallah. Dia pun bagi pembantu dia ambil duit, pergi beli tali kuda aku. Beli. Pergi pasar tengok budak sani duk jual set tu tali kuda. Dia beli 2 dinar, bawa balik. Balik. Allahu Akbar. Mari-mari saya Ali kata, berapa mau beli? Berapa mau beli? Dia kata 2 dirham. Dia kata 2 dirham itulah sebenarnya aku nak hadiah kepada budak hok pegang tali kuda aku. Dia pergi jual hok curi, boleh 2 tu juga. Kalau jual boleh 20 dinar, kaya tak pada. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu, innal abda, ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ni, Allah telah mengharamkan diri dia daripada mendapat rezeki yang halal sebab tidak sabar. Kalau dia sabar, 2 dirham tu boleh sebab Ali nak hadiah dia. Tapi oleh kerana tak sabar, dia pergi tunggu pembantu Sayyidina Ali pergi beli, bagi hak dia curi. Masya Allah tabarakallah. Banyak lagi lah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita la tastajil, mu jangan la tastabdi'ur rizqa, mu jangan rasa lambat rezeki ni mari, fa innahu lam yakun indahu la yamut. Siapa dia tak mati, rezeki dia akan ada insya-Allah. Cuma lambat ke banget ya adalah sini. Maka carilah rezeki, jangan kita cari hak haram, jangan. Baik, kita pindahlah, masa kita sangat terhad. Kita berpindah kepada gopoh ataupun cepat yang dipuji. Cepat yang dipuji kan. Hak puji pula lagu mana?
Dia tak jadi mazmum belaka. Yang dipujinya apa? Yang pertama sekali para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, adalah kamu segera mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita nak segera cari. Hak ni jangan tangguh. Segera jangan tangguh. Maka yang pertama sekali kita kena segerakan taubat. Jangan tak apa. Arwah ayah ni mati umur 80. Kat kita tengok kat kenalan kita, baru 60. Boleh lagi 20 tahun. Ambil 10 tahun tak apa dah. 10 kita 10 pergi masjid. Sedap hati bunyi. Jangan. Dalam kitab Penawar bagi hati, dia kata menangguhkan taubat itu perlu kepada taubat yang lain. Bersalah kita sebab tidak segera bertaubat. Ingat para jemaah sekalian. Bila kita ada kesalahan, terus taubat. Dalam hadis yang sahih Nabi kata Allah Ta'ala buka pintu taubat waktu malam untuk orang salah siang taubat. Kita bersalah pada malam ni, pintu taubat pagi buka, terus bertaubat. Astaghfirullah. Nabi kita sendiri beristighfar, bertaubat 70 kali, ada kata 100 kali satu hari. Nabi kita ni maksum tak dosa. Patu kita hak dosa ni tak mau taubat. Ajaib. Kecuali kita rasa kita tak berdosa. Itu masalah. Bila orang tanya kita dah, kenapa buat gini? Apa salah saya? Kalau dia mari celak mata apa salah tu lari tak sedut bicara. Orang ni dia tak tahu dia berdosa. Kata di para ulama salaf, orang mukmin dia tengok dosa seperti tengok bukit atas kepala. Kita duduk sini tengok batu besar nak jatuh. Takut tak takut? Takut. Orang munafik dia tengok dosa seperti lalat atas hidung. Buat gitu ya. Sekali aku ambil air semaya, habis dosa. Sekali kita pergi umrah, balik kosong-kosong. Sedap ayat dia. Macam mana buat? Maka jangan. Kita kena segera bertobat. Yang kedua, tanda tuan-tuan, segera menunaikan hak orang hantar balik kepada tuan dia. Jangan. Contohnya kita hari ni kita buta duit dengan orang. Janji nak bayar bulan depan. Alhamdulillah, duit kita dapat. Boleh pergi bayar hutang orang. Pergi bayar segera. Ni dah habis tempoh, nak tambah lagi. Buat apa? Ini kita panggil bermasalah. Habis tempoh, nak pergi bayar lagi. Lah. Pasal tu Nabi kata, matlul ghani zulmun. Menangguh orang yang boleh bayar hutang, tak mau bayar, itu zalim nama dia. Zalim bukan sekap penampak orang ya. Tak mau bayar hutang zalim tu. Maka kita segera tunaikan hak orang. Contoh kalau ada apa-apa kita tunaikan. Baik. Yang ketiga, tunaikan hutang. Ini hak hutang ni kena segera. Jangan jadi orang ni masalah kita hari ni, waktu nak berhutang pandai cari. Waktu dia sudah berhutang pandai lari. Itu bahaya dah. Ibarat orang katakan, waktu nak berhutang pandai cari kita, bila sudah berhutang pandai lari dari kita. Jangan. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia nak pergi solat jenazah. Nabi tanya, "A'alaihi dainun?" Orang ni ada hutang ke tidak? Dia kata ada, 2 dinar. 2 dinar tak banyak mana. 1 dinar zaman kita ni 800 lebih saya. Kalau beli mah dinar. Nabi kata macam Nabi tak nak solat jenazah. Seorang sahabat nama dia Abu Qatadah, dia kata, "Ya Rasulullah, tak apalah. 2 dinar tu saya tangguh. Saya sanggup." Nabi kata, dengan kesanggupan kamu itu bermakna hak hutang ini berpindah atas kepalamu. Kalau mu mati pula, tak payah pula. Dia kata, "Naam, saya sanggup." Nabi kita solat. Lepas Nabi kita solat, esok Nabi kita jumpa dengan Abu Qatadah. Nabi kata, "Ma fa'alad dinaran?" 2 dinar semalam apa jadi? Allah. Dia kata, "Ya Rasulullah, baru semalam tak sempat lagi nak bayar." Esok jumpa pula, Nabi tanya pula, "Apa mau buat dengan dinar?" Dia kata, "Bayar dah Rasulullah, qadaituhuma." Aku dah bayar. Nabi kata, "Al-ana baradat alaihi jilduhu." Sekarang barulah sejuk kulit dia dalam kubur. Masya-Allah, tabarakallah. Jangan main tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, kata Syekh Syuaib Al-Arnawi, sanadu hasan. Mana kalau ada hutang pergi bayarlah. Jangan siapa tunggu dalam kubur nak bayar, jangan. Bayar.
Dan kita segeralah ibadat-ibadat yang lain, di antaranya kalau nak pergi haji sekarang, jangan tunggu siapa sakit baru tak boleh pergi, kan. Kalau orang puasa, bila masuk waktu berbuka puasa segera. Ada satu lagi yang keenam, pernah Nabi kita pesan pada sahabat, Nabi kata 3 perkara tak boleh ditangguh-tangguhkan. 3 perkara jangan ditangguh. Apa dia? Apabila masuk waktu solatlah. Yang kedua, apabila jenazah ni selesai sudah mati, confirm mati, doktor kata mati, polis mengesahkan mati, ke bumi, jangan duk tangguh. Ni tahu siapa 3 hari tunggu anak balik. Buat apa? Yang ketiga, al-ayyim. Ayyimu ni anak-anak kita yang sudah cukup balik, cukup matang lah. Kalau ada orang minta, jangan duduk nangguh lagi. Orang minta. Dan baiklah. Itu dia panggil 6 perkara yang elok. Kemudian yang terakhir, apakah cara-cara untuk kita nak mengubati penyakit suka bertangguh-tangguh ataupun suka gopoh sangat nak cepat satu benda ni? Yang pertama sekali, kita kena baca dalam kitab Allah Azza wa Jalla bagaimana cerita-cerita yang Allah Ta'ala gambarkan. Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Musa berapa lama terpaksa mengembara, kemudian 10 tahun mengembara kambing, lepas tu balik pelawainya Fir'aun pula. Tengok, Nabi kita sendiri berapa tahun berdakwah. Tengok. Yang kedua, kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kita sabar, tidak gopoh menghadapi musuh dia. Yang ketiga, kita pergi kepada kesan. Gopoh ni apa jadi? Ni berapa ramai anak-anak kita ni. Dia telefon saya kata saya bukan pejabat agama, bukan qadi. Dia kata maaflah ustaz, saya naik panah tadi, saya cerah tolak 3 selalu bini. Allah kata mu ni kau. Kalau 2 boleh kerja klik, ni 3. Kata tak ada ke bahasa lain daripada cerai? Mulut awak ni. Mu belajar bila bahasa cerai-cerai ni? Dia kata sekat nikah ni baru belajar ni. Ni bahaya. Kalau nak marah ke bini, marah je lah. Tapi jangan sebut cerai. Balas muka lain tak ada salah. Cerai, habis kita. Penat kita. Nak menangani masalah-masalah begini. Dia panggil, kita nak gopoh, tengok kesan daripada gopoh tu apa jadi. Yang keempat, kita baca kitab-kitab sejarah. Bagaimana pendakwah-pendakwah ni sabar. Yang kelima, sentiasalah kita mujahadatun nafsi, iaitu kita mujahadah diri kita, berusaha menjadi orang yang tidak gopoh dan orang yang sabar. Sebab para ulama kata tabiat manusia ni 2. Ada tabiat semula jadi memang dia jenis gitu, sabar, tenang ya. Orang mari kata gapo dia tersenyum, ada juga lah gitu. Kita pula pusing ke dia, tak marah sikit abuk nanti. Marah buat apa? Dia main jawab kita pula nak marah ke dia. Kita nak marah ke dia sebab dia tak marah. Betul tak? Ada orang ni panas, baik, tapi dengan usaha slow-slow, insya-Allah kita boleh jadi orang sabar, insya-Allah. Pasal itulah ulama kata al-akhlaq wahbi ataupun kasbi. Akhlak kita ni semata-mata hak Tuhan bui, ataupun boleh juga akhlak diubah dengan usaha. Jadi insya-Allah mudah-mudahan penyakit gopoh dan tak sabar ni kita ubati dengan cara baik, insya-Allah. Setakat tu dulu. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.